hantar pekerja-pekerja Malaysia buruh ni supaya pergi kerja dekat negara-negara yang maju ni. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai pendapatan orang Indonesia dan Malaysia. Kalau kita lihat upah minimum di Jakarta dan sekitarnya sebenarnya sama dengan upah minimum Malaysia saat ini. Kita bandingkan dengan Jakarta dan sekitarnya, karena jumlah penduduk Malaysia hampir sama dengan penduduk Jabodetabek. Yang menarik pula, secara umum pendapatan rata-rata penduduk Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini sesuai laporan Wage Center. Kita juga akan melihat rasio atau perbandingan utang rumah tangga terhadap produk domestik bruto atau PDB. Rupanya, total utang rumah tangga di Singapura dan Malaysia memiliki presentase yang tinggi di Asia Tenggara, adapun Indonesia termasuk rendah. Nah, besarnya utang rumah tangga atau isi rumah di Malaysia karena untuk membeli rumah. Ada video yang menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80% menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Rakyat Malaysia menanggung hutang hampir 1.4 trilion ringgit dan dapat anda saksikan di sini apa yang melebihi ialah pinjaman perumahan berada di kedudukan tertinggi dengan 58% daripada jumlah hutang isi rumah keseluruhan bernilai 375 bilion ringgit dan berada di kedudukan kedua ialah hutang lain dengan 14%, pinjaman peribadi 13%, pinjaman kereta 12% dan hutang kad kredit dengan 3%. Kita nak beralih ke paparan yang seterusnya dan ini mungkin memberi satu indikasi yang boleh membentuk kepada ketidakmampuan memiliki rumah. Seperti dapat anda saksikan di sini, peningkatan harga rumah lebih cepat dari pendapatan. Ini berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan terkompaun dari tahun 2014 hingga 2020 menyaksikan jumlah pendapatan hanya mencatatkan kenaikan sehingga 2.1%, manakala harga rumah melebihi dengan 4.1%. Ini yang dikongsikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dan juga Bank Negara Malaysia. Ketidakmampuan memiliki rumah kerana kita tahu bekalan rumah mampu milik juga tidak mencukupi. Salah satu info yang dikongsikan oleh kajian ini membuktikan bahawa rumah mampu milik berharga minimum paling kurang RM300,000 dan untuk memiliki rumah mampu milik pada harga RM300,000, isi rumah perlu memperoleh pendapatan sehingga RM100,000 setahun dan ini menyaksikan mereka perlu memperoleh pendapatan bersih sebanyak RM8,333 sebulan. Namun ironinya, 76% isi rumah di Malaysia berpendapatan kurang daripada RM8,333 dan hanya 36% unit perumahan baru dilancarkan berharga bawah RM300,000. Begitulah guys mengenai besarnya utang rumah tangga di Malaysia. Tadi kita sudah membahas upah minimum di Jakarta dan Malaysia yang hampir sama. Tapi bedanya adalah harga rumah di Malaysia relatif lebih mahal dibandingkan dengan Jakarta dan sekitarnya. Agar bisa beli rumah, orang Malaysia harus memiliki pendapatan RM8.000 atau sekitar Rp20 juta per bulan. Padahal sebanyak 76% rakyat Malaysia memiliki pendapatan di bawah angka itu. Kalau di Malaysia harga rumah terendah adalah Rp1 miliar, adapun di Indonesia rumah dengan harga di bawah Rp1 miliar masih banyak. Sekitar Jakarta pun rumah dengan harga sekitar 700 juta masih ada. Tingginya harga rumah di Malaysia itulah yang menyebabkan banyak rakyat Malaysia yang belum bisa membeli rumah. Banyak pula yang akhirnya memilih jadi buruh di luar negeri agar mendapatkan pendapatan yang jauh lebih tinggi. Yuk kita lanjut lagi ya. Kebiasaannya ramai warga asing tinggal dan bekerja di Malaysia. Namun sebenarnya orang Malaysia juga ramai yang memilih untuk tinggal dan bekerja di negara lain, terutamanya Singapura, Australia dan United Kingdom. Kebanyakan orang Malaysia yang berhijrah ke negara luar adalah kerana tawaran gaji yang lebih tinggi walaupun taraf hidup juga tinggi.
Pertukaran mata wang yang berbaloi menyebabkan mereka memilih untuk berpindah ke sana. Namun ada di kalangan rakyat Malaysia yang mengecam tindakan mereka menjadi warga asing di negara luar dengan pelbagai alasan. Persoalan itu menjadi perbincangan hangat di laman sosial. Berikut adalah beberapa klip video perkongsian mereka yang pernah menjadi warga asing, terutamanya di Australia. Marah betul kita dengan pendatang asing tanpa izin. Habis geng Bangla dan Nepal kena hina tanpa belas kasihan. Tapi hari ni orang Malaysia pula bawa DNA parti tau. Orang kita dah jadi parti di Australia dan Korea Selatan. Semata-mata nak jadi pemetik strawberry dan bersihkan kebun orang putih. Mereka turunkan darjat mereka serendah-rendahnya. Disebabkan mereka juga kini bukan lagi mudah untuk rakyat Malaysia mendapatkan visa untuk melancong ke Australia. Adakah orang Malaysia kini sudah setaraf Nepal dan Bangladesh? Atau mungkin kerajaan Malaysia sudah boleh merangka gerak kerja untuk menjadikan rakyat Malaysia sebagai buruh sah di luar negara. Dalam masa yang sama boleh naikkan pendapatan negara. Mengapa tidak? Okey, gaji dekat Australia besar ke? Ramai yang tanya Ramai yang tanya, masih menjadi tanda tanya. Gaji dekat Australia besar bang. Kalau kita malas, pendapatan kita tak besar. Kalau kita rajin, pendapatan kita besar. Okey, dekat sana, kalau kita kerja farm, kita boleh buat fast money. Sebab farm, kita ada season dan kita boleh buat berapa banyak yang kita buat, itulah gaji kita. Okey, kalau kerja kilang semua, kita hanya dapat gaji, ikut daripada gaji basic kita. So, dekat sana basic, gaji kita kat kilang pun, hourly sejam, paling sikit pun $15. $15 sejam. Bayangkan, kalau kita kerja farm, gaji kita berapa yang kita buat, itulah gaji kita. Yang pertama sekali, kalau hampa nak pergi sana, perlukan visa. Visa ni dia ada banyak lah. Visitor visa, holiday visa, student visa, work holiday visa. Jadi, hampa pilih lah yang mana yang hampa mampu, yang mana yang hampa rasa hampa nak buat. Sebab ni aku tak pandai sangat. Aku bagi nombor ejen yang buat visa ni kat hampa, okey? Bak kerja apa jangan risau. Sebenarnya kerja kat sana banyak sungguh. Kerja macam-macam ada. Kerja kutip buah, kerja kutip sayur, kerja apa lagi kerja cleaner, kerja hotel, kerja delivery, kerja kedai makan, kerja kilang. Macam-macam kerja ada kat sana banyak. Kerja tu banyak, cuma hampa mampu dengan tak mampu buat je. Dan lagi satu, visa. Kalau hampa perangai nak kerja ni, nak kerja tu, tapi visa tak lulus, tak guna juga. Jadi kalau ada apa-apa yang hampa tak faham lagi, hampa nak tanya aku, hampa WhatsApp je aku, hampa tekan link di bio tu. Nanti aku jawab lah mesej hampa tu. Saya tak nak pergi Australia sebab ramai yang kerja kat sana, bukan. Ramai orang Malaysia kerja kat sana. Kerja kat sana tak apa, tak ada masalah, tapi dia kerja illegal. Dan disebabkan ramai yang buat kerja tak senonoh ni, dia kerja illegal kat sana. Tapi kadang-kadang saya faham lah, kan. Rakyat Malaysia sekarang ramai yang susah, kan. Jadi dia nak jalan shortcut, pergi Australia, kerja, tapi dia kerja illegal. Dia hanya pakai turis visa. Dan ramai yang kantoi dengan kerajaan Australia lah, ataupun dia punya security semua tu lah. Dan disebabkan ramai yang kantoi, kita dah jadi blacklist. Saya tak ingat tahun bila, tapi pernah sekali Malaysia pernah disenaraikan antara rakyatnya yang paling tinggi. Kerja illegal dekat Australia. Tak ingat tahun bila. Sebab tu saya tak nak pergi Australia. Bila dah jadi macam tu, walaupun tak semua, kadang-kadang ada lokal ataupun dia punya security kan, bukan, dia ada pandangan negatif lah bila tengok kita orang Malaysia kan, walaupun tak semua. Okey, korang dekat sini setuju tak? Alang-alang warga asing dah masuk sini terlalu ramai sampai kita pun tak boleh survive. Apa salahnya kerajaan Malaysia minta daripada kerajaan negara Kanada ke, Australia ke, New Zealand ke, hantar pekerja-pekerja Malaysia buruh ni, supaya pergi kerja dekat negara-negara yang maju ni. Kerja dekat sana. Untuk mereka ini mampu beli rumah. Kalau kat Malaysia, 1,500 nak beli rumah. Sampai mampus pun tak dapat, guys. Setuju tak? 10 years ago, we as a Malaysian kan, kita tak pernah terfikir pun untuk ke luar negara untuk bekerja. Mungkin kita ada terfikir untuk ke luar negara hanya untuk travel, tapi nak fikir untuk kerja disebabkan ekonomi di Malaysia ni memang tak memberansangkan, tak pernah lah.
Dulu maksudnya walaupun gaji tak berapa tinggi, tapi kita boleh survive. Kita tak pernah fikir pun kita nak kena cari kerja luar negara untuk survive. But nowadays, ramai orang muda fikir masalah ni. Ramai orang muda cakap, ish, aku kena pergi luar negara ni. Duduk 5 tahun, Australia duduk 5 tahun, NZ duduk 5 tahun, UK, lepas tu bawa kebalik. Sebab kalau dekat Malaysia, sampai bila aku duduk boleh simpang bitih. Begitulah guys masalah penduduk Malaysia yang bekerja di luar negeri. Bagi sebagian orang Malaysia, hal itu mungkin merupakan hal yang baru. Tapi bagi orang Indonesia, bekerja di luar negeri merupakan hal yang biasa. Sebab sejak dulu orang Indonesia memang terbiasa merantau. Bahkan sebagian besar penduduk Malaysia sekarang pun sebenarnya para buruh atau perantau dari Indonesia di zaman dulu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.